Mari kita melihat Matius pasal yang ke-28. 我们来看马太福音第28章， Kita melihat dari ayat pertama sampai ayat ke-10 我们看从第1节到第10节， hanya dalam bahasa Indonesia saja saya bacakan. 单单用印尼文来念。 Matius 28 dari ayat pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, marilah lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan berkatakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan beritakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku." Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25-26 hanya di dalam bahasa Mandarin saja bacakan. 约翰福音第11章第25节到第26节。 Ya. 耶稣对他说：“复活在我，生命也在我。信我的人虽然死了，也必复活；反或者信我的人，必永远不死。你信这话吗？” Sampai di sana kita membaca firman Tuhan. 我们多经到此。 Saudara, seandainya Jumat Agung tanpa Paskah, 若是我们的这个复活节没有受难节的话， Jumat Agung tanpa Paskah, 若是受难节里面没有复活节， maka dunia yang kita saksikan hari ini adalah kemenangan ketidakadilan terhadap keadilan. 那么我们见证到一些不公义胜于公义， Menangnya kelicikan terhadap ketulusan. 狡猾胜于真理， Menangnya kejahatan atas kebaikan. 坏事胜于好事， Ketidaksetiaan terhadap kesetiaan. 不忠胜于忠心， Kebencian terhadap kasih. 仇恨胜于爱心， Dan kematian atas kehidupan. 死亡胜于生命， Bahkan kemenangan setan atas kuasa Allah. 魔鬼胜于上帝。 Tetapi yang sesungguhnya, saudara sekalian, 其实正实的就是 Jumat Agung adalah awal daripada Paskah. 受难节就是复活节的起点。 Kematian Tuhan Yesus merupakan titik awal daripada kebangkitan Tuhan Yesus. 主耶稣基督的死亡就是复活的起点。 Maka dunia hari ini kita bisa melihat satu kenyataan, 我们可以看到，在世界上一个很明确的， kemenangan kuasa Allah atas kuasa setan. 神得胜于魔鬼 Kemenangan hidup akan kematian. 的胜，就永生胜于死亡， Kemenangan kasih atas kebencian. 爱胜于仇恨， Kebenangan kebenaran akan dosa. 真理胜于罪恶， Kemenangan kesetiaan atas ketidaksetiaan. 真诚胜于狡猾， Kebaikan atas kejahatan. 良善胜于邪恶， Ketulusan atas kesucian. 公义胜于 Kesucian 不义。 atas ketulusan atas kelicikan. 那么这个忠心胜于不忠， Dan keadilan atas ketidakadilan.
那么公义胜于不义， Ini adalah berita yang besar. 这是很大的消息， Ini adalah berita Paskah 这是复活的信息， yang Tuhan mau sampaikan kepada kita 是神要对我们每个人说的。 bahwa Kristus sudah menang. 基督已经得胜了， Dia sudah bangkit. 他已经复活了， Dia mengalahkan kuasa setan. 他得胜了魔鬼的权 Dia 势， mengalahkan kuasa dosa. 他得胜了死亡， Memberikan harapan hidup. 给我们有希望、新希 Memberikan 望， kekuatan. 给我们有力量， Memberikan arah visi hidup di dalam kerajaan Tuhan. 给我们在上帝的国里面有很正确的方向。 Kita tidak lagi berjalan di dalam 我 kegelapan. 们不再走在黑暗中， Kita tidak lagi di dalam 我 ketakutan. 们不在恐惧当中， Tetapi kita berada di dalam terang kebenaran Tuhan. 但是我们有在基督的这个真光里 Hidup 面， yang penuh dengan sukacita adanya. 充满了喜乐的日子。 Kebangkitan Tuhan Yesus 主耶稣基督的复活， dicatat di dalam 4 kitab Injil. 记在四福音书里面， Baik Injil Matius, Markus maupun Lukas, Yohanes. 马太、马可、路加、约翰。 Tuhan berulang-ulang memberitahukan 我们的主，我们的上帝，他历次重复的， berarti ini sesuatu yang sangat penting. 可以看得到，这是很重要的。 Sampai 4 Injil harus dicatat dengan jelas. 以至于在四福音里面能够很清楚的记载， Membuktikan ini kebenaran yang tidak bisa 能 disangkal. 够肯定这些的真理是不能否认的。 Juga memberitahukan Allah ingin berbicara dengan sungguh-sungguh kepada kita tentang kebangkitan Tuhan. 讲到我们的神，他要很好、很真诚的对我们说关于复活的事， Maka Tuhan berulang-ulang menyampaikan. 重蹈覆辙，重复的对我们说。 Dan berita kebangkitan Tuhan 那么这个复活的消息， juga merupakan berita utama dalam seluruh perjanjian baru. 在新约里面的起点，最重要的。 Paulus berulang-ulang mengatakan. 保罗一直在那边强调说， Petrus juga mengatakan. 彼得也强调说， Bahkan dia menjadi berita penting utama di dalam seluruh perjanjian baru. 所以在全新约里面所讲到的，就是它的主要的。 Ini berarti kebangkitan Tuhan itu adalah pusat fondasi dari iman, dari kekristenan, dan dari pemberitaan kita. 意思说，主耶稣的复活就是一个很正确的基础，就是从我们要出去传福音， Dan kita harus pegang teguh kebenaran ini. 我们要很坚定的守着这个真理， Supaya iman kita bisa bertumbuh. 以至于我们的灵命可以增长， Dan mengalami kebangunan di dalam kuasa Tuhan yang sangat besar. 能够接收到上帝浩大的这个真理的改变。 Sesungguhnya sebelum Yesus mati dan dibangkitkan, 当主耶稣还没有死、还没有被复活的时候， dia telah memahami 他已经很知道的， dia akan disalibkan. 他将要被钉十字架， Tetapi dia tidak selamanya mati. 但是他不永远的死， Dia pasti bangkit. 他一定会复活， Dia punya kuasa untuk bangkit. 他有复活的能力， Dia adalah Tuhan yang hidup. 他是活的上帝 Dia，sanggup mengalahkan kuburan. 他可以胜过这个坟墓。 Maka di dalam Injil Yohanes, 在约翰福音里面， pasal 11 ayat 25 tadi, 在刚才我们所读的第11章25节， Tuhan mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. 复活在我，生命也在我。 Ini Yesus belum bangkit mengucapkan kalimat ini. 这是耶稣还没有复活的时候他所讲的， Dia tahu dia pasti bangkit. 他知道他一定会复活， Dia punya hidup. 他有生命， Dia punya kuasa. 他有全能， Maka dia mengucapkan kalimat 以 ini. 至于他说了这一句话。 Kalimat ini diucapkan Tuhan Yesus 主耶稣说这一句话的时候， di dalam konteks membangkitkan Lazarus dari kematian. 就是讲到当初他拉萨路来复活， Di dalam Injil Yohanes pasal ke-11, 在约翰福音第11章 berbicara Lazarus yang sakit. 讲到就是这个拉萨路病了， Dan mati. 死了， 4 hari mati. 死了4天， Sudah dimasukkan ke dalam kuburan. 已经放进了这个坟墓。 Menurut tradisi orang Yahudi, 照着这个犹太人的传统， 4 hari mati 死了4天， itu baru benar-benar mati. 那是真正的死了。 Kalau cuma 3 hari, 若是这是3天的话， menurut tradisi orang Yahudi, 照着
犹太人的这个传统， rohnya itu masih melayang-layang di sana. 他的灵还是在那边漂流。 Tetapi setelah 4 hari, 若是到了第4天， itu benar-benar mati. 那么是真正的死了。 Lazarus sudah mati, 拉萨路死了， dikuburkan, 被埋葬了， mungkin sudah busuk. 可能已经臭了。 Tetapi Yesus mengatakan, 但是耶稣说 Lazarus, 拉萨路 keluar dari kuburmu. 从你的坟墓出来， Lazarus bangkit, 拉萨路复活了， dia hidup lagi. 他再活了。 Ini adalah kuasa Yesus, 这是耶稣的能力， sanggup membangkitkan orang dari kematian. 可以把死人从死里复活。 Tetapi waktu dia mengatakan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup, 当他讲到复活在我，生命也在我的时候， bukan saja dia sanggup membangkitkan orang yang sudah mati, 不单单他可以使死人复活， tetapi juga menyatakan dia sendiri sanggup membangkitkan dirinya dari kematian. 他也讲到他自己可以从他死里复活。 Dia adalah sumber kuasa kebangkitan. 他是复活能力的泉源， Dia adalah pertama yang bangkit dari kematian. 他是首一册从死里复活的， Dia adalah yang berkuasa atas hidup, 他是有能力与生命的， sehingga dia bisa membangkitkan orang yang mati, 以至于他可以使到死人复活， dan dia juga bisa membangkitkan dirinya sendiri. 他可以把他自己复活过来。 Oleh karena itu, 因此， di dalam Matius pasal yang ke-28 yang kita baca, 在刚才我们所读的马太福音第28章里面， adalah penggenapan atas Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. 讲到这应验了约翰福音第11章里面所讲的， Ini adalah kemenangan Tuhan bagi kita, 讲到这耶稣为了我们得胜了， dan juga kemenangan kita semuanya. 是我们每一个人的得胜的日子。 Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， kebangkitan Kristus 基督的复活 itu adalah satu fakta historis 是一个很清楚的历史的见证， yang tidak perlu diragukan, 不用迷惑的，不用疑惑的， yang absolut kebenarannya. 不用疑惑的，是很真实的这个真理。 Namun satu hal yang ingin kita 但 perhatikan, 是有一件事情我们要明白的， apakah relevansi kebangkitan Kristus dengan kehidupan kita pada hari ini? 跟我们今天的生活有什么牵连？ Yang pertama, saudara sekalian, 第一就是 kebangkitan Kristus adalah fondasi iman kita yang sangat teguh. 基督的这个复活是我们信心的基础，坚定的基础。 Iman keselamatan orang Kristen 我们基督徒的这个信心， itu dibangun di atas 5 karya Kristus yang sangat besar. 来建立在5个上帝的介绍。 Yang pertama, inkarnasi. 第一就是成为人子， Allah lahir menjadi manusia. 耶稣降生成为人子。 Yang kedua adalah kematiannya di kayu salib. 接下来就是他死在十字架上， Lalu kebangkitannya hari Paskah. 然后在复活节他复活了， Kenaikan dia kembali ke surga. 那么他最后他升天， Dan satu hari dia akan datang kembali 有一天他再来 menjemput kita semua 迎接我们每一个人 kembali ke hadirat Tuhan. 回到天家。 Ini 5 karya Kristus yang besar 5个耶稣浩大的杰作， yang menjadi fondasi iman kita, 成为我们信心的基础， yang menjadi fondasi keselamatan kita di dalam Kristus. 成为我们在基督里面得救的基础。 Kita harus memegang teguh akan kelima kebenaran 我 ini 们要紧紧的抓住这5个真理， supaya iman kita tidak bergoyang, 好像我们的信心不动摇， supaya kita bisa hidup terus bertumbuh di dalam 好 Kristus 像我们一直可以成长在基督里面， dan mengalami kuasa anugerah yang berlimpah 经历到主耶稣丰盛的这个恩典， karena kita mengenal Kristus dengan baik 因为我们很真诚的认识了我们的主， dan memahami karyanya yang begitu luar biasa. 明白了他很伟大的杰作。 Di antara 5 tiang rohani yang penting ini, 在5个很重要的柱子里面， kebangkitan merupakan satu poin yang menentukan. 那么复活是最重要的一点。
Dikatakan kalau tanpa kebangkitan, 讲到若是没有复活， maka pengorbanan Tuhan Yesus adalah sia-sia. 那么耶稣的牺牲都是徒然的。 Oleh karena itu Rasul Paulus pernah mengatakan demikian. 所以使徒保罗讲到， Seandainya Kristus tidak bangkit, 若是基督没有复活， maka sia-sialah iman kita. 那么我们的信心是徒然的， Sia-sialah pengharapan kita. 我们的盼望是徒然的， Kita adalah orang yang paling malang. 我们是最不信的人， Kita akan celaka 我们将要 karena 有 Kristus 祸 tidak 了， bangkit. 因为我们的基督没有复活， Bahkan kita berdosa kepada Tuhan. 我们向主，我们有罪了。 Kita mengatakan Kristus bangkit. 我们讲到耶稣复活， Padahal dia tidak bangkit. 其实他没有复 Ini 活， adalah satu kesalahan yang besar. 是我们最大的错误。 Seandainya Kristus tidak bangkit, 若是基督没有复活， maka sia-sialah seluruh iman kita. 那么我们的信心都是徒然的。 Tetapi bersyukur kepada Tuhan 但是感谢上帝的恩典， bahwa Kristus telah bangkit. 基督已经复活了， Dia menggenapkan seluruh janji Allah. 他应验了上帝的应许， Dia telah mengalahkan kuasa kematian. 他已经战胜了死亡， Dia memberikan kita hidup yang baru. 给我们新的生命， Dia memberikan kita hidup yang kekal. 给我们这个永生， Memberikan kita harapan hidup 给我们新的盼望， dan kebangkitan Kristus 在耶稣基督里面， menjadi satu fondasi yang sangat penting bagi iman 成 kita. 为我们的信心最重要的基础。 Kalau iman kita seperti satu bangunan, 若是我们的信心好像一个建筑物一样， maka kebangkitan itu adalah dasar daripada bangunan itu. 复活就是那个建筑物的基础。 Seperti Tuhan Yesus pernah mengatakan, 就好像耶稣曾经讲过， kalau rumah itu dibangun di atas batu yang sangat kuat, 若是那个房子建立在很建设的磐石上， maka datanglah hujan, banjir maupun angin menerpa rumah itu. 大风大雨、水涨雷凌， Tetapi rumah itu tidak roboh 但是那个房子没有倒塌， karena dasarnya itu teguh. 因为它的这个基础很坚固。 Demikian juga pada hari ini. 今天也如此。 Kalau kita sungguh membangun iman kita di Betul. atas Kristus dan 就是 kebangkitannya, 我们建立我们这个在耶稣基督复活的基础里面， maka iman kita itu adalah iman yang teguh dan aman. 那么我们的信心是很建立、很坚定的、很巩固的。 Sekalipun ada penindasan, 虽然有一些逼迫， sekalipun ada penderitaan, 虽然有困难， sekalipun ada bahaya hidup, 虽然有困难，有危险， tidak akan menggoncang iman kita 不会使得我们的信心动摇， karena dasarnya teguh. 因为那个基础很坚固， Karena Kristus sudah menang dan dia bangkit. 因为基督已经得胜了，他已经复活了。 John Stott pernah menuliskan satu buku. John Stott 讲的一句话， Dia mengatakan Kristus adalah pribadi yang tiada bandingnya, tiada taranya. 他讲到耶稣是一个个体，是没有的比的。 Dunia ini banyak orang yang hebat. 世界上有很多名人， Ada banyak panglima yang besar. 有很多大的将军， Ada raja yang berkuasa. 有很多君王， Ada orang yang punya kekayaan yang luar biasa. 有很多了不起的人物， Tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan Kristus. 但是他们不能跟耶稣相比。 Mereka pernah berkuasa. 他们曾经得势， Mereka pernah memberikan dampak yang besar bagi 他 dunia. 们对给世界有很多的影响， Tetapi mereka sudah mati. 但是他们死了， Mereka tidak bisa hidup 他们 selamanya. 不能够永远的活着。 Berbeda dengan Kristus. 不跟耶稣不一样， Dia menang atas semuanya. 他对于一切都得胜了， Dan dia tetap bisa menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. 他始终可以成为我们的救主。 Saudara, kalau semakin mengenal akan Kristus yang bangkit, 若是我们很认识我们的复活的耶稣， maka iman kita pasti semakin bertumbuh. 那么我们的灵命一定会成长的。 Kalau saudara semakin mengenal Kristus 若是我们一下认识我们的主， dan kebangkitannya 他的复活， serta kuasanya yang begitu luar biasa, 他很不凡的这个复活力量， saudara akan semakin mencintainya. 我们会更加的爱他， Saudara akan semakin beriman kepadanya. 我们对他更加有信心， Saudara akan semakin berdoa kepadanya. 更加向他祷告。 Saudara akan ingin rindu selalu berjalan dengan dia. 我们渴慕跟他同行， Saudara ingin mendengarkan 我 suaranya. 们渴慕听他的话， Saudara ingin melayani dia. 我们渴慕来服侍 Saudara 他， akan ingin semakin seperti dia. 我们会相似于他， Karena engkau tahu
dia hidup, dia berkuasa, dia Allah yang sempurna. 因为你知道他活着，他是全能，他是完美的主。 Jadi pengenalan kita akan Kristus 我们对于主的认识 serta kebangkitannya 以及他的复活， itu menentukan kualitas iman kita, 能够肯定我们的质量， bahkan menentukan kebangunan iman, kebangunan rohani di dalam diri kita ini. 能够鉴定我们在我们的信心里面的基础。 Hari ini mungkin kita menjadi orang Kristen yang lemah. 今天我们可能成为一个很软弱的基督 Kita 徒， merasa tidak ada kekuatan, 我们感到没有力量， tidak ada harapan, 没有盼望， tidak bertumbuh. 没有成长， Ada kemungkinan 可能 saudara belum terlalu mengenal Kristus, 你还是不够认识基督， mengenal kebangkitannya, 不够认识他的复活， kuasa kebangkitannya. 他复活的力量。 Dan setiap kali kita merayakan Paskah, 每一次我们要庆祝这个复活节， harusnya membawa kita kembali masuk ke dalam kebenaran, kuasa, kebangunan rohani di Ingat, dalam Kristus 带 dan 领我们 kuasa 在这进 kebangkitannya. 入他的真理，他的复活的得胜的力量。 Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， pada abad pertengahan, 在这个中世纪里面， banyak biarawan, 很多这个修道士， mereka mengasingkan diri. 他们在那边跟世上隔绝， Mereka memusatkan hati dan pikiran mereka 他们集中他们精神与上帝 untuk merenungkan Kristus, 来思想基督， untuk bersekutu dengan Kristus, 跟神有个很好的交通， untuk membangun iman rohaninya. 能够他们的这个灵命成长， Dan mereka menjadi pemimpin rohani yang luar 他 biasa. 们成为一个很不寻常的这个领袖，属灵的领袖。 Pada waktu saya sekolah di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, 当我在马朗读神学的时候， kami tinggal di dalam kampus. 我住在这个宿舍下午舍， Kalau mau keluar itu hanya hari Kamis jam 1 sampai jam 4. 就是要出外的话，就是星期四1点到4点。 Kenapa jam 1 sampai jam 4? 为什么1点到4点呢？ Karena itu waktu rapat dosen. 因为那个是我们的教授在开会， Jadi kalau mau beli sabun odol buru-buru beli ya. 就 Itu. 是你要买日常用品，你快快去买。 Nah kemudian hari Sabtu kalau ada pelayanan sama Minggu ada pelayanan boleh keluar. 拜六我们就是有侍奉跟礼拜，我们可以出外面。 Hari-hari yang lain untuk apa sekalian? 其他的日子我们做些什么呢？ Tentu kita belajar kebenaran firman 我 Tuhan. 们一同学习上帝的真理。 Pagi ada meditasi, 早上有灵修， ada kebaktian chapel, 有我们在教堂 Ada 里 doa 面 bersama 敬拜，有一同的祷告， semuanya ini dilakukan 所有的一切， supaya memusatkan hati kita kepada Kristus, 好像我们记住以精神以基督， supaya lebih mengenal Dia, 好像我们更加认识他， mengalami Dia, 经历他， berjalan dengan Dia. 跟他同行， Saudara baru bisa menjadi seorang rohaniwan. 你才是可以成为一个属灵的人。 Mengapa GKY menetapkan 为什么我们的国语堂来肯定 yang bisa menjadi hamba Tuhan 成为神父的， adalah sudah pernah sekolah teologi ya, 是已经曾经读过神学的， dan harus full time sepenuh waktu melayani 要全世界的服侍。 supaya hati kita terfokus kepada Tuhan. 但愿我们能够集中我们的目标， Kita mengenal akan Kristus dengan baik. 我们能够很好的认识我 Kita 们的基 berusaha 督， memberitakan Kristus. 我们能够传讲基督。 Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， tentu saya tidak mengajak saudara semua ke biarawan atau ke saat Malang sekalian. 当然我没有赋予大家可以到神学院去读 Tetapi 神 satu 学， prinsip yang saya 但 sampaikan, 是一个原则， hidup kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. 我们的生命就是要在基督里面 Kita harus 成长。 semakin berfokus kepada 我 Dia 们一定要记住我们的精 mengenal 神 Dia 里主，我们要 dan memahami 我 kuasa 们要明白 kebangkitannya. 了解他复活的大能。 Yang kedua, saudara sekalian, 第二的， kebangkitan Kristus 那么耶稣基督的复活 adalah kekuatan hidup kita. 是我们生命的力量。 Filipi 4 ayat 13. 腓立比4章5的第13节里面讲 Rasul 到， Paulus mengatakan demikian. 保罗说， Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Kristus, yang memberikan kekuatan kepadaku. 一切在耶稣基督里面，他给我力量可以承受得了。 Pada waktu Paulus mengucapkan kalimat ini, 当保罗说这一句话的时候， dia bukan sedang membuat syair, 他不是好像是做这个诗，
atau buat satu puisi lagu. 或者他做一个歌词， Tetapi ini adalah pengalaman hidupnya. 但是这是他生命的经历。 Dia mengenal Kristus 他认识基督， dan kuasa kebangkitannya 他认识基督复活的 yang 能 menjadi 力， kekuatannya setiap hari 成为他每一天的力量， di dalam menjalankan tugasnya 在他的每一天的工作里 yang 面 tidak gampang. 不容易的， Dia butuh kekuatan 他需要能力， dan dia sungguh merasakan kekuatan daripada 他 Tuhan. 感到上帝给他的力量。 Paulus adalah seorang yang sangat mengenal Kristus. 保罗是一个很认识上帝的人， Pada waktu dia sedang menganiaya orang Kristen, 当他逼迫基督徒的时候， Tuhan memanggil dia 主叫他， dan berkata kepadanya, 对他说 Saulus, Saulus, 扫罗，扫罗， mengapa engkau menganiaya aku? 你为什么逼迫我呢？ Waktu Saulus yang waktu itu masih Saulus ya, adalah Paulus, dia mendengar suara Tuhan. 当时还没有成为保罗的扫罗，他听到了主的声音， Dia tahu Kristus itu hidup. 他知道基督是活的， Karena Kristus berbicara kepada dia, 因为基督向他说话， maka dia mengenal Kristus dengan baik. 因此他能够很真诚的、很真正的 Dia 认识， beriman kepada dia dengan sungguh-sungguh. 他有一个正确的信心， Di dalam pengalaman pelayanannya, 在他的侍奉服侍的经历当 dia 中， mengalami kuasa kekuatan kebangkitan Kristus. 他领受到得到了主耶稣复活得胜的力量， Di dalam nama Yesus, 在耶稣的名里面， Rasul Paulus menyembuhkan orang sakit 那么使徒保罗他医治了病人， dan mengusir setan. 赶鬼。 Bahkan membangkitkan orang dari kematian. 那么从死里复活，他也给别人死里复活， Dia mengalami, 他经历了， dia melihat 他看到 kuasa kebangkitan Tuhan. 主耶稣复活得 Dia 胜的力 percaya 量， Yesus ini hidup. 他相信耶稣是活的， Kuasanya adalah kekuatan bagi dia 他的能力是他的力量， untuk melakukan berbagai 能 pelayanan. 够做很多的服侍的工 Di 作。 tengah-tengah pelayanan, 在他服侍的当中， dia pernah karam kapal. 他曾经在坐船碰到轿车， Kedinginan waktu malam. 那么他这轿车， Kedinginan, 那么 kedinginan. 他感到很这个寒冷， Lalu kelaparan. 那么他饥饿。 Lalu dilempari orang dengan 那 batu. 么被人丢扔石头， Dilempar sampai ke pinggir jalan. 丢他到路旁， Orang Yahudi mau bunuh dia. 这个犹太人要杀他， Orang Yunani membenci dia. 那么犹太人、希伯来人要杀他， Dia 恨 harus 他， dia harus lari satu kota ke kota yang lain. 他要从这个城逃到另外一个城， Bertumpuk masalah menimpa dia. 那么事情一层一层的临到他， Tetapi dia bisa melewati semuanya 但是 itu 他可以经过这一切， karena dia bersandar kepada 因 Kristus 为他完全的依靠主， dan dia mengalami kekuatan kuasa itu. 他经历到那个复活得胜的力量， Maka dia mengucapkan kalimat tadi. 因此他说了刚才的实际， Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. 所有的事我可以在主里面来承担。 Karena dia memberikan kekuatan 因 kepadaku. 为他给我能力， Perjalanan hidup sebagai orang Kristen 成为在基督徒走在基督徒的道路上， bukanlah satu perjalanan yang gampang. 不是一个容易的道路。 Yesus mengatakan, 耶稣说， barang siapa mau mengikuti aku, 就是人要跟从我， dia harus memikul salib, 他要背负他的十字架， menanggung penderitaan. 来承受这些的Ada beban yang harus ditanggungnya. 有一些重担要他背负的。 Efesus 6 mengatakan, 以弗所书第6章讲到， kehidupan kita di dalam dunia ini 我们在世界上的苦难， itu berada dalam suatu peperangan rohani 是在一个属灵的征战里面， melawan pemerintah-pemerintah, 能够对付一些的征服一些的世界的这个统治者 dan semua penghulu kegelapan dunia ini 黑暗者， melawan roh-roh jahat di udara. 是吧？要超过就是一个属邪气的， Ini adalah realita hidup peperangan rohani 这 kita. 是一个我们属灵的征战，是一个很清楚、很知道的，应该知道的， Yang tidak gampang. 是不容易的。 Bahkan Petrus mengatakan, 彼得说到， hendaklah engkau mempersiapkan hatimu, dirimu untuk menderita bagi Kristus. 你要预备你的心，预备你的身来为主受难受苦。 Karena memang kondisi
gereja waktu itu di abad pertama demikian. 因为是第一个世纪，基督教本来是这样子的， Banyak orang menghadapi penganiayaan luar biasa. 很多人被逼迫， Saudara, ini satu perjalanan yang tidak gampang. 这是不容易的道路。 Kita mempertahankan itu tidak gampang. 我们坚持也不容易， Tapi kita bersyukur kepada 但是我 Tuhan. 们感谢上帝的恩典。 Walaupun harus pikul salib, 虽然要背负十字架， harus menderita, 要受苦， harus menanggung berbagai peperangan rohani. 要背负这些属灵的征战， Tetapi Tuhan juga sertai kita dengan kuasa 但是我 kebangkitannya. 们的主带领我们用他复活得胜的力量， Kuasa kebangkitan Kristus 耶稣复活得胜的力量， itu memampukan kita memikul salib. 给我们可以背负我们的十字架。 Kuasa kebangkitan Kristus 那么主耶稣基督复活得胜的力量， itu bisa mematahkan semua kuasa dunia, kuasa setan dan kuasa kegelapan. 能够折断一些视觉，折断魔鬼的权势。 Kuasa kebangkitan Kristus 基督复活得胜的力量， memampukan kita menghadapi penderitaan dan kesulitan. 给我们可以知道所谓的受难、所谓的困难、受苦。 Maka mata kita harus selalu tertuju kepada 所以 Tuhan. 我们的眼睛要注目、仰望、依靠我们的主。 Sekalipun perjalanan kita tidak gampang, 虽然我们的路不容易， tetapi Tuhan beserta dengan 但 kita. 是我们的主他与我们同在。 Di sini mungkin banyak yang kita mengenal seorang nama Nick Fujikik. 如果在我们当中很多认识的， Satu orang namanya Nick. 我们都认识这个 Nick 的人， Dia dilahirkan tidak punya dua tangan, tidak punya dua 他 kaki. 生下来没有两个手，没有两只脚， Dia merasa hidupnya tidak berguna. 他感到他生下来没有用。 Dia berkata demikian, 他说， kalau satu hari 若是有一天 saya sedang berpacaran, 我跟一个人谈恋爱， saya tidak punya tangan untuk menggandeng pasangan saya. 我没有手可以牵他。 Atau pada satu hari 若是有一天 saya mempunyai anak, 我有孩子， saya tidak punya tangan untuk menggendong anak saya. 我没有手可以拥抱他， Karena dia tidak punya dua tangan, dia tidak punya dua 因为 kaki. 他没有手没有脚， Merasa hidup tidak ada 他 gunanya, 感到生活没有意义， tidak ada masa depan. 没有前途。 Di dalam kegelapan hati, 在他黑暗的世界里 dia 面， bertemu dengan Kristus 他遇见了基督， yang sudah bangkit, 已经复活了的 yang 主， mengalahkan penderitaan, 他战胜了死亡， yang mengalahkan segala kekecewaan. 战胜了一切的奢望。 Hidupnya dibangkitkan Tuhan, 那么他的生命被复述过来， diberikan kekuatan yang luar 给 biasa. 他很不寻常、不平凡的力量。 Sekalipun sekalian, 虽然 dia setelah percaya Yesus, 他已经相信了耶稣， bukan berarti langsung muncul dua tangan dua 不是 kaki. 马上伸出手跟伸出脚来， Tetap tidak punya dua tangan, tidak punya dua 他 kaki. 始终没有手没有脚， Tetapi hatinya berubah, 但是他的心改变了， semaknya berubah, 他的思想改变了， imannya 他 berubah, 的信心改变了， diberikan kekuatan, 给他力量， kemampuan hidup bagi 给他 Tuhan. 可以为主而活。 Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， apa pergumulanmu hari ini? 我们今天的挣扎是什么？ Mungkin karakter buruk kita, 可能是我们不好的品格， kebiasaan yang tidak 我 baik. 们不好的一些的习惯， Mungkin pergumulan rumah tangga yang rumit. 可能就是一些不好的习惯， Mungkin juga pergumulan rumah tangga yang sangat 可能 rumit. 是我们家庭里面很不好的这个事情， Mungkin sekarang pekerjaan yang susah, 我们工作的困难， dampak dari peperangan yang hebat. 我们可以有一些这个征战的影响， Mungkin kita merasa masa depan kita 我 gelap. 们感到我们的前途渺茫， Kita merasa hidup ini begitu susah. 我们感到我们的生命很困难。 Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， kalau saudara sedang berada di dalam keadaan demikian, 若是你在如此的光景里面， hari ini adalah hari Paskah. 今天是复活节， Yesus sudah bangkit. 耶稣已经复活 Dia 了， mampu membangkitkan kita 他可以把我们复活过来， dari semua kesulitan. 从一切的困难， Karena dia ada kekuatan kita di 因 dalam 为 hidup kita. 他是我们生命的力量， Mari mata kita tertuju kepada Tuhan 来把我们注目仰望依靠主， yang sudah bangkit bagi kita, 已经为我们死了 yang 复 bisa 活 menjadi 的， kekuatan kita di dalam menghadapi setiap perkara. 成为我们面对一些困难的这个力量。 Kalau matamu tidak tertuju kepada Tuhan, 若是我们的眼睛不注目仰 kalau 望依 sudah 靠 tidak 主， mengalami Kristus di dalam berbagai pergumulanmu, 若是我们在征战里面没有经历过神的同在，
kita menjadi orang Kristen yang tidak bertumbuh. 我们成为一个不成长的基督徒， Karena kita tidak menghidupkan Kristus di dalam diri 因 kita. 为我们没有在我们的生命里面来活出基督， Dan menghidupkan kebangkitan Kristus di dalam diri kita. 活出耶稣基督复活的力量。 Yang terakhir sekalian, 最后， kebangkitan Kristus 基督的复活 adalah berita yang harus diberitakan. 是一个务必来传讲的信息， Karena ini adalah ini adalah berita yang dibutuhkan oleh dunia. 因为这个世界上所需要的信息。 Hari ini 今天 banyak orang mengalami kesulitan, 很多人遇到困难， kesedihan, 这个伤心， hilang harapan. 舍弃了盼望。 Berita kebangkitan Kristus 耶稣基督复活的 membawa harapan 信 baru, 息，带新的盼望， pengampunan dosa, 赦罪的恩典， dan hidup yang kekal. 永生。 Beberapa contoh yang akan kita lihat 我们要看到几个例子， bahwa dunia sedang membutuhkan Kristus. 我们可以看到世界他们需要基督。 Pertama, saudara sekalian, 第一， dunia sedang di dalam kekacauan dan ketidakpastian. 世界在一个不稳定、在一个混乱的世界。 Hari ini 今天 banyak orang mengalami kesulitan 很 ekonomi, 多人感到这个经济的困难， ketidakstabilan politik, 政治的不平， peperangan yang terjadi, 那么征战的发生， masalah sosial yang rumit, 那么社会的很复杂的事， rusaknya moral di tengah-tengah masyarakat, 在这个社会上的道德堕落， menjadikan hidup ini kacau, tidak ada kepastian. 使到我们的这个世界没有一个前途，非常的 Masalah 混 kedua, 乱。 saudara sekalian, 第二的， kekuatan dosa, 魔鬼的力量， kekuatan dosa, 魔鬼罪恶的。罪恶的力量。 Dosa memiliki kekuatan yang besar di dalam hidup manusia hari ini. 那么罪在我们人生的里面有一个很大的力量， Membuat banyak orang terjebak di dalamnya, 叫我们跌落在里头， tidak sanggup melepaskannya. 不可能可以被释放自己。 Yang ketiga, masalah kematian dan 第 kehilangan. 三，我们的舍弃，我们的死亡， Tidak ada orang bisa menghindari kematian. 没有人能够避免死亡 Ini，menjadi hal yang ditakutkan. 成为我们所恐惧的。 Ada yang kehilangan orang 有舍弃人， yang dikasihinya, 舍弃我们的亲人， mengakibatkan hidupnya menjadi luka dan sakit atau 以致 termurung 我们的 lama. 内心充满了创伤，很内的伤痕。 Berita kebangkitan Kristus 耶稣基督的复活的消息 adalah berita yang dibutuhkan. 是很重要，需要人家很需要的。 Karena memberikan harapan yang baru. 因为给予新的盼望， Di balik daripada kematian, 在这一切的后面里面 ada kehidupan yang kekal. 有一个永生， Ada surga yang mulia. 有很灿烂的天堂。 Kebangkitan Kristus 耶稣基督的复活， memberitakan ada pengampunan dosa. 然后教导给我们有一个赦罪的恩典， Ada perubahan hidup. 有改变我们的生 Ada masa 命， depan yang lebih baik. 有前途的晴朗。 Kebangkitan Kristus 基督的复活 memberikan kita kehidupan kekal bukan hanya di dunia ini. 给我们永生，不单单在这个世上， Dan ini yang kita butuhkan. 这是我们所需要的， Ini yang saudara butuhkan. 这是你需要的， Juga saya butuhkan. 也是我需要的， Juga mungkin saudara kita yang membutuhkan. 可能就是我们邻舍所需要 Orang 的， yang kita cintai membutuhkan. 我们所爱的人他们所需要的。 Adakah kita dengan hati yang berkobar memberitakan? 有没有在我们的心中火热来传讲主的福音？ Ini adalah perintah daripada Tuhan. 这是基督的命令， Supaya kita memberitakan Injilnya. 叫我们去传福音， Memberitakan kebangkitannya 传他的复活。 kepada sesama kita. 对于我们的邻舍， Pada waktu kita mendengar perintah ini, 当我们听到这个命令的时候， kita mau menjalankan 我 sungguh-sungguh. 们要遵行。 Itu berarti kita memahami pentingnya perintah ini. 讲到我们就是明白了这个命令， Dan kita juga memahami kebenaran dari kebangkitan itu. 我们可以明白在复活里面的真理， Ini bisa menjadi satu barometer mengukur kesehatan rohani kita. 所以可以衡量我们属灵的这个健康。 Kalau saudara berkobar-kobar memberitakan Kristus yang sudah bangkit, 若是我们很火热的来传讲耶稣基督的复 berarti saudara 活， mengenal Dia.
意思说你已经认识了他， mengalami kuasanya, 你经历了他的 sehingga saudara 能 mau 力， memberitakan sungguh-sungguh. 你要真诚的来传讲。 Tetapi kalau kita tidak mengalami kuasa itu, 就是我们没有经历到这个能力力量， mungkin kita tidak 可 memberitakan. 能我们不去传福音， Ini adalah masalah kita. 这是我们的自己的事。 Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， kebangkitan Kristus Yesus 耶稣基督的复活 adalah kebenaran objektif yang mutlak. 是一个很主动很这个 主观, 主观的，很被冠的。 dan kebenaran yang objektif ini 从这个真理里面的这个客观， juga harus menjadi kebenaran subjektif yang kita terima 要成为我们很主观的这个真理， dan menjadi pengalaman secara subjektif di dalam kebenaran ini. 成为我们在里头的这个真理的主观， Menjadikan hidup kita benar-benar berarti. 叫我们活着有意义。 Artinya hari ini engkau mengetahui Yesus bangkit. 意思说，今天你知道耶稣基督已经复活了， Engkau juga terima dia di dalam hatimu 你也接受了他在你的心中， dan mengalami kuasa kebangkitannya, 经历你复活得胜的力量， menjadikan satu kunci utama pertumbuhan rohani kita. 成为你一个钥匙来进入主的救恩。 Kiranya Paskah hari ini 但愿今天的复活节 mengubahkan, 改变， memperbaharui kita 能够更新我们， menjadi semakin serupa Tuhan 成为使到我们更相似于基督， dan hidup di dalam kekayaan kuasa kehidupan kebangkitannya, 活在耶稣基督里面，这个很丰富的恩典， sehingga kita boleh bersaksi untuk dia. 以及我们可以为主做见证。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。